Kish, di pertengahan dekad 1980-an, ada satu kumpulan folk di Malaysia yang menyanyikan lagu-lagu rakyat yang mendendangkan keresahan-keresahan rakyat di era tersebut. Nama kumpulan tu ialah kumpulan Kembara. The main songwriter adalah seorang figura seni yang kita semua kenal, iaitu Datuk M. Nasir. Ada satu lagu yang aku anggap sebagai antara lagu paling popular daripada kumpulan Kembara. Tajuk dia ialah Sesat di Kuala Lumpur. Mengisah mengisahkan sebegitu ramainya rakyat di luar bandar yang berhijrah ke Kuala Lumpur kerana mereka beranggapan Kuala Lumpur menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Ini adalah era bapa kita, era ibu kita. 1980-an. M. Nasir pun dah 65 tahun sekarang. Kan? Dalam lagu tersebut, ada satu yang M. Nasir tulis. Dia berbunyi begini ya. Dia kata mungkin ada cara untuk kita temui Kuala Lumpur dan mungkin juga kita akan kecewa. Tetapi untuk Piala Malaysia Final 2021, aku amat gembira yang rakyat Kuala Lumpur ataupun warga kota Kuala Lumpur tidak perlu kecewa kerana anda adalah juara Malaysia sekarang ini. Faiz, aku mempunyai satu hubungan yang sangat how do I describe it? Complicated bersama Kuala Lumpur. Bila mula menjejakkan kaki ke Kuala Lumpur? Maksud aku menjejakkan kaki tu ialah bermasa di sini. Yang mula mencari rezeki di sini kan, sekitar 6 tahun lepas. Kuala Lumpur bagi aku adalah sebuah bandar yang mempunyai soul, yang mempunyai jiwa yang sangat berbeza dengan tempat-tempat lain di seluruh negara. Tetapi bagi aku Kuala Lumpur juga adalah sebuah tempat yang dipenuhi dengan keresahan, dengan kesedihan, dengan perasaan-perasaan yang negatif, perasaan-perasaan yang melankolik. Kuala Lumpur bagi aku adalah sebuah kota raya yang sedikit sebanyak semakin kehilangan identiti bagi aku. And one of the reasons, Faiz, is sebab aku rasa Kuala Lumpur dan kota raya Kuala Lumpur telah berubah menjadi satu kawasan di mana individu-individu dari kesemua kawasan lain di seluruh negara datang ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan secebis daripada jiwa yang dimiliki oleh Kuala Lumpur untuk dibawa pulang. Simple example, masa aku kecil, lagu yang sering kali kita dengar. Bapaku pulang dari kota, bapaku belikan kereta. Bila aku kecil, dalam otak aku proses benda tu sebagai kota itu adalah Kuala Lumpur. Dan dia pulang dari Kuala Lumpur membawa kereta. Jadi Kuala Lumpur adalah tempat yang anda pergi untuk mendapatkan benda-benda yang lebih berharga, benda-benda yang besar, benda-benda yang mahal, benda-benda yang membawa nilai yang lebih tinggi. Dan itu saja. Aku tidak mendapat sebarang maklumat tentang naluri Kuala Lumpur, tentang sejarah Kuala Lumpur, tentang identiti Kuala Lumpur, tentang heartbeat of Kuala Lumpur, tidak. Dan itu adalah sangat sedih. Sebab masyarakat yang lahir, yang berasal daripada Kuala Lumpur, sentiasa tinggal dalam satu environment ataupun satu tanah yang seringkali dieksploitasi oleh rakyat Malaysia yang lain. Aku percaya yang sebelum kita mulakan penggambaran episod ni, beberapa minggu yang lalu kita pernah berbicara tentang perkara ini kan. Kuala Lumpur dalam 20 tahun yang lepas melalui satu fasa urbanisasi tanpa kawalan. Urbanisasi tanpa kawalan. Sudah tiba masa dia kepada pemerintah kita, tolonglah hadkan. Cari satu instrumen untuk okay. Mana aku tadi? Aku dah lupa dah. Tak, kau sebut pasal Kuala Lumpur. Ya, Kuala Lumpur mengharungi satu fasa urbanisasi tanpa kawalan. Mengatasnamakan pembangunan, pemerintah memilih untuk
mengacak-acak Kuala Lumpur tu. Sehingga kan Kuala Lumpur ada satu mixture yang not pleasing. Kuala Lumpur bukan lagi rumah untuk manusia, tetapi pejabat untuk korporat. Kan sekarang kan, kalau kita pergi ke tengah-tengah Kuala Lumpur tu, aku tak rasa ada satu sensible living soul akan jual hati dan perasaan dia untuk tinggal di tempat yang begitu robotik. Ya. Kan? Jadi aku setuju dengan hang tu. Kuala Lumpur melalui satu fasa urbanisasi yang malang, sehingga kan karakter dia semakin diminish, semakin hilang sedikit demi sedikit, sama ada kita sedar ataupun tidak kan. 20-30 tahun lepas, kita ada Terminal Pudu, kita ada Jalan Tunku Abdul Rahman, kita ada beberapa tempat yang kita anggap ikonik, yang di mana di hujung minggu orang akan keluar mengerumuni tempat-tempat ini dan menjadi mercu tanda. Tetapi itu bukan lagi kes dia sekarang kan. Budaya itu tidak ada sekarang kan. Kita tidak ada budaya mencintai ibu negara kita ataupun mencintai kota-kota ataupun pekan-pekan di sekeliling kita, kerana kita selalu mengatasnamakan pembangunan, sentiasa mencari benda yang lebih besar, sehingga kita lupa untuk mengapresiasi apa yang kita ada. Setuju. Kuala Lumpur juga adalah bandar yang paling banyak projek perumahan rakyat, PPR kan. Tapi kalau kita tengok sebahagian kondisi PPR itu, seolah-olah penguasa tidak mencuba untuk memanusiakan manusia. Mereka cuba untuk melayan warga kota Kuala Lumpur ni sebagai robot. Dan warga kota Kuala Lumpur juga mungkin berada di ranking paling terakhir untuk dikasihani. Betul. Contohnya macam ni. Aku di Gurun. Semua orang tahu luar bandar. Semua orang tahu kampung. Ada satu pekan yang kecil di Gurun itu. Dan bila aku ada sebarang ataupun warga Gurun ada sebarang kesusahan apa-apa, the tendency untuk masyarakat luar rasa kesian lagi tinggi berbanding dengan orang-orang yang tinggal misalnya di Kampung Kerinci. Betul. Contoh dia kan? Betul. Itu Padahal aku setuju. Perbandingan yang tak membawa apa-apa keadilan. Betul. Kan? Itu yang orang cakap. Poverty adalah masalah yang besar. Tetapi urban poverty juga masalah yang sama besar, mungkin dalam beberapa konteks lain lebih besar. Hanya kerana dia melalui satu proses urbanisasi, kalau dia juga ada dalam bracket poverty, mana dia dalam mengalami kesusahan itu. Betul. And that's why Faiz, aku rasa kejayaan Kuala Lumpur dalam Final Piala Malaysia ni adalah sesuatu perkara yang aku ada fikir tadi. Aku terfikir tadi, aku ada rasa a bit of happiness untuk Kuala Lumpur sebab aku dah 6 tahun menetap di sini. Tapi semakin banyak aku memikir benda ni, semakin banyak aku rasa macam tak perlulah aku hijack sukses ini. Tak perlulah aku hijack makna di sebalik kegembiraan dan kejayaan ini. Sebab itu adalah perkara yang berlaku kepada warga kota buat sekian lama. Setiap orang dari setiap pelosok negara datang ke Kota Raya Kuala Lumpur untuk hijack something out of the city untuk their own benefit. Whether it's dari segi sosioekonomi, dari segi gaji, dari segi property, kita akan hijack dan kita akan bawa keluar. Dan warga kota di Kuala Lumpur sentiasa tidak dapat merasakan apa-apa. Dan kejayaan ini adalah khas untuk warga kota Kuala Lumpur sahaja. Tidak perlu aku hijack benda tu. Aku setuju. Kejayaan ini adalah 100% hak milik mutlak warga kota yang membanting tulang sehari semalam cuba untuk menyara kehidupan keluarga mereka di kota yang sangat mencabar ini. Dari Kampung Kerinci ke Batu Muda, ke Melawati, ke Setiawangsa, ke pusat Bandaraya Kuala Lumpur, ke Bukit Jalil. Kejayaan ini adalah untuk anda semua. Untuk anda semua.